يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar maksud takwa. Dan janganlah kita kembali bertemu dengan Allah melainkan dengan mempertahankan Islam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada sahabat, pihak penganjur, para ahli jawatan kuasa, sahabat dan sahibah yang Allah muliakan, yang Allah pilih, yang Allah jemput, yang Allah undang pada malam ini. Semoga dengan kehadiran kita pada malam ini Allah nilai sebagai satu pengorbanan, Allah nilai sebagai satu usaha yang tidak seberapa, namun boleh jadi nilai ataupun usaha yang tidak seberapa ini diangkat darjatnya, ditinggikan kedudukan kita, dilakarkan nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah saya pun terkejut tergempar tengah makan kuih tiaw. Dah abang Umar kita kenal saya. Tak apa, dia kata datanglah ustaz untuk berkongsi seketika beberapa minit sebelum kita pulang. Kebetulan di luar sana pun hujan lebat. Dalam 5 minit ini mungkin boleh kita kongsikan. Kita kalau rujuk kepada kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, waktu itu Sa'ad masih lagi budak-budak, kanak-kanak ataupun remaja, belia. Dia pun kata, aku pelik sekali lah. Pada zaman orang boikot umat Islam, dakwah awal Islam di Mekah, waktu itu bapa-bapa kami, pakcik-pakcik kami, ayah-ayah kami nak pergi ke kedai, mereka tutup pintu kedai mereka. Dan aku yang remaja ni, yang belia dan juga kanak-kanak Ali dan sahabat-sahabat yang lain, rasa kot-kot lah kami yang pergi, mereka takkan tutup kedai sebab kami budak-budak. Lalu bila mereka pergi ke kedai, tindakan sama dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka tutup kedai, tak izinkan kanak-kanak dan juga remaja belia untuk pergi membeli barang di kedai-kedai mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, apa salah kami sebagai orang muda? Apa salah kami sebagai orang muda? Kalau bapa kami tak apa, kenapa kami juga dipersalahkan? Tetapi Sa'ad kata, bila mana beberapa peristiwa berlaku, antaranya para sahabat yang berkumpul tahta syajarah, di bawah pohon yang dikatakan perhimpunan bai'ah, di bawah pohon, aku lihat ketika itu hampir-hampir tidak ada orang yang dewasa, yang tua, yang ada kebanyakannya para sahabat yang muda-muda. Aku yakin kenapa orang takut kepada kami ketika kami menjadi belia suatu ketika dahulu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia cerita banyak kepada kita. Dan dia pun bawa cerita, dia kata, aku duduk dengan Uthman bin Maz'un. Bila mana orang tak nak jual barang kepada aku jalan 2 orang, jalan-jalan 2 orang, tiba-tiba kami ni nak beli pakaian pun tidak ada. Lalu nampaklah sepasang jubah di tepi jalan, yang mana jubah itu orang tak pakai dah buang dah. Kami kutip dan kami kerat 2, kami jadikan pakaian untuk kami berdua. Lalu Uthman bin Maz'un jalan-jalan, dia kata, aku lapar Sa'ad, aku lapar, aku nak makan. Dia tengok sahabat dia yang lain pun tidak makan.
Ketika itu seorang sahabat datang dan dia buang najis di tepi itu. Dia pergi jauh sikit, dia pergi buang najis, dia patah balik. Sahabat dua orang ni pergi jalan-jalan, pergi tengok kat mana dia pergi buang najis. Bila dilihat kepada najis tahi yang dibuang oleh para sahabat, tahi tersebut berada sebelah dengan tahi unta dan binatang-binatang yang lain. Warna tahi mereka semuanya sama. Bila ditanya kepada para sahabat, apa yang kamu makan sehingga najis kamu sama seperti najis unta dan najis kambing? Jawapannya, kami juga makan rumput dan daun seperti unta dan kambing. Lalu Sa'ad berkata, aku pasti suatu hari nanti golongan-golongan kita ini, golongan-golongan muda ini yang akan membuka janji-janji Nabi SAW dengan pengorbanan kita yang kita tak fikir untuk usia kita sahaja. Kita melakukan perjuangan bukan untuk kita fikir kita mati habis, tak. Kita lakukan pengorbanan bukan kita fikir lepas aku ni tak ada orang lain dah, tidak. Kita berfikir dengan sedikit kita lakukan pengorbanan akan diteruskan walaupun berpuluh tahun akan datang. Insya-Allah janji Nabi SAW ketika Nabi memecahkan batu pada perang Khandaq. Nabi sebut kita akan masuk kota Syam, kita akan masuk istana Yaman. Janji Nabi pasti menjadi. Nabi pernah sebut la tustahanna al-Qastantaniyah. Qala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dalika jaysh. Kamu akan buka satu kota, dia kata. Kota Konstantinopel, tak lama lagi amir itu, sultan terbaik, tentera itu tentera terbaik. Aku yakin pasti akan berlaku. Pertama sebab disebut oleh Nabi SAW. Nombor dua, sebab pada hari ini aku lihat yang menggerakkan kerja para sahabat adalah orang muda. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang sahabat yang menceritakan bahawa aku kalau berperang dengan musuh Islam, hampir-hampir aku tidak akan bunuh orang muda, dan aku hanya akan penggal kepala orang tua. Sebab kalau aku penggal orang muda, aku akan rugi. Aku akan biarkan dia masuk Islam, dia pasti akan lebih hebat daripada biasa. Orang tua ketika itu, kalaulah dijadikan tawanan, dia tetap keras hati untuk tidak bersama kita. Bukan nak kempen, suruh boykot orang dah. Tapi inilah hakikatnya. Semoga kita memberikan pengorbanan yang sama seperti sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sedikit lagi sahabat Nabi yang saya ingin petik, dan saya akan balik. Tuan-tuan boleh baliklah rumah. Mungkin ada yang tidur di sini. Rumah saya nak tidur pun boleh. Tak jauh mana. Pergi sendiri kan, lepas tak ada. Zubair bin Awam. Saya pernah bawa kisah ni bahawa ni di UAE. Ketika Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan Jamal, peperangan di kalangan sahabat, Ali tak nak bunuh sahabat Nabi, dia bukan nak bergaduh sangat. Zubair bin Awam dengan Talha bin Ubaidillah dan juga tentera Aisyah satu geng. Bila mana Ali dan tenteranya berlaku perselisihan faham, yang mana bukan sahabat Nabi nak bergaduh, sahabat Nabi langsung tidak ada niat untuk berbunuh. Sa'ad bin Abi Waqqas lari, tak nak bergaduh di kalangan sahabat. Ni Ali datang, tenteranya datang. Wahai Ali, akan aku bagi kepada engkau khabar gembira, ubasyiruka, aku bagi khabar gembira kepada engkau. Ni aku bawa pedang ni, Zubair bin Awam telah aku bunuh, wahai Ali radhiyallahu anhu. Ali jawab, ubasyiruka binnar. Wahai tenteraku, aku bagi khabar gembira kepada kamu dengan api neraka. Yang tentera tu menjawab, kenapa aku dah bunuh tentera musuhmu, wahai Ali? Aku dikatakan dengan khabar gembira neraka. Lalu Ali jawab, Nabi pernah sebut, barang siapa yang membunuh Zubair bin Awam, beri khabar gembira kepadanya dengan api neraka. Lalu Ali melihat pedang yang mengalirkan darah.
dengan serba berkata, wahai tentera-tenteraku, kamu seronok dengan membunuh Zubair bin Awam. Kamu kenal ataupun tidak Zubair bin Awam? Siapakah Zubair bin Awam? Ketika pada zaman Nabi SAW, Nabi tanya, siapa nak ikut dengan aku? Zubair akan angkat tangan. Nabi tanya, siapa nak berperang dengan aku? Zubair akan angkat tangan. Nabi tanya, siapa nak bawa air kepada aku? Zubair akan angkat tangan. Nabi tanya, siapa nak mati dengan aku? Zubair akan angkat tangan. Zubair sahabat Nabi yang tidak pernah tolak pelawaan Nabi SAW. Inilah sahabat yang mana dia nak nama dia terlakat di dalam syurga. Semoga kita pada malam ini yang ada dalam dewan ini doa kepada saya dan juga kita semua untuk nama kita terlakat di dalam syurga Allah, disebabkan dengan pengorbanan kita yang tidak seberapa, kita tahu tak dapat dinilai dengan sahabat, tapi semoga Allah dapat ambil dan Allah letakkan kita bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Kita baca kisah mereka, kita akan sedih. Kita baca kisah mereka, kita akan seram bulu roma. Kita baca kisah sahabat Nabi, kita akan menangis. Kita tengok kubur para syuhada, kita menangis deras. Sebab kita tahu kita punya pengorbanan dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita tidak mampu untuk berada setahap debu di tapak kaki mereka pun belum tentu lagi. Tapi kita mahu menjadi seperti mereka, insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Saya rasa cukup setakat itu. Mohon maaf anda berlaku terkasar bahasa ataupun kurang tak kena. Terima kasih kepada pihak penganjur, kepada sahabat dan sahibat. Semoga besoknya kita akan tetap sabit, tetap kekal di sini sehingga habis program kita. Jangan pulang ke mana-mana lagi ya. Besok